Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله ثم الحمد لله الذي جعلنا من المؤمنين وجعلنا من المسلمين نحمده ونستعينه ونستغفره من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق واهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم انفعنا بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. Alhamdulillah, segala puji dan juga syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi diberikan peluang dan juga kesempatan untuk kita bersama-sama pada pagi ini untuk terus berada untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi kita berada di dalam majlis yang difardukan ke atas setiap orang Islam, yang difardukan ke atas setiap orang yang beriman. Yang menuntut ilmu itu adalah satu kefarduan kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga segala amalan kita diterima dan juga dimakbulkan dan juga diredai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga tak lupa selawat dan juga salam ke atas Nabi junjungan sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mengharapkan untuk kita mendapat syafaat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Amin. InsyaAllah pada pertemuan kita kali kedua perbincangan di dalam tafsir kita masih lagi di dalam juzuk 30 surah An-Naba, kan, surah An-Naba juzuk yang ke-30 seperti biasa. Jadi pada hari ini kita akan sambung pada ayat yang ke-6. Ini diharap semua para muslimin dan juga muslimat jemaah yang sentiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersedia dengan ayat yang ke-6. Kita akan baca dulu insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا
لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Kita baca ayat daripada ayat ke-6 sehingga ayat yang ke-16, lebih kurang 10 ayat. Ini perbincangan kita pada hari ini agak mudah, agak senang untuk kita fahami, tapi mendalam maksudnya. Kerana tak ramai manusia sehingga mana Allah Subhanahu Wa Taala banyak kali ulang dalam Quran perkara yang sama, uslub yang sama, tapi dalam keadaan yang berlainan. Uslub yang sama ni apa maksud dia? Allah Subhanahu Wa Taala memperingati manusia itu tentang keesaan dia, tentang kehebatan dia, tentang kekuasaan dia, dengan mana Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan nikmat-nikmat yang berada di sisi-sisi kita. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak memperingati manusia tu, Allah Subhanahu Wa Taala dia peringat, suruh kita tengok apa yang ada di sekeliling kita, terutamanya kepada yang ingkar dan juga kufur terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tengok dalam surah Nuh, kan, dalam surah Nuh pun menceritakan perkara yang sama. Ketika mana kalau kita tengok balik peristiwa Nabi Nuh alaihi salam, itu yang minggu lepas saya dah sebut, dia benda ni, cycle dia benda yang sama, kan, sampailah zaman kita, kan. Cerita suruh beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini bukan cerita zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dak. Daripada zaman Nabi Adam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dunia. Sejak tu lagi, kan, diperintahkan manusia untuk beriman kepada Allah, kan. Jadi yang besar perintah ni bermula daripada mana? Daripada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh, umat dia apa dia? 1000 tahun lebih kurang, kan, 1000 tahun umur. Kalau kita dapat 1000 tahun seronok, yang panjang umur kita tu, 1000 tahun umur, kan, umat Nabi Nuh alaihi salam, kan. Tapi hanya beberapa orang saja yang beriman dengan dia. Ada satu riwayat mengatakan tak sampai 100 orang. Ada riwayat mengatakan lebih kurang 90 orang, kan, yang hanya beriman kepada dia, dan juga beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Kan? Sebab mereka tak mau beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tak mau, tak percaya. Katakan Nuh ni gila apa, ni buat kapal atas bukit. Kan? Macam-macam lah kalau kita tengok peristiwa, kalau kita tengok balik apa ni sirah Nabi Nuh alaihi salam, sehingga anak dan juga isteri dia pun tak beriman pada dia, kan, sehingga mana dia terpaksa melepaskan mereka, kan. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu dekat kita. Hari ni kita bincang, kan. Tapi diulang perkara tu, cerita tu daripada zaman dulu. Nak mengatakan apa? Masih manusia ni dia tak boleh nak guna akal dia. Dia tak boleh nak bezakan yang mana hak dan juga yang mana batil. Di atas apa dia? Di atas satu sifat kesombongan dia. Kan saya sebut dah minggu lepas, di atas sifat kesombongan dia. Ketika mana Nabi Nuh kata kullama da'autu, ketika mana aku menyeru kepada mereka, ya Allah, kan, untuk beriman kepada kamu, litaghfira lahum wastaghshaw thiyabahum. Apa yang mereka buat? Wa asarru wastaghshaw thiyabahum. Apa yang mereka buat? Kan mereka ambil tu tangan letak di telinga, tak mau dengar. Ambil baju letak di muka, tak mau tengok. Lari, kan, daripada hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia Allah Subhanahu Wa Taala tegur benda ni, kan. Sebab tak mau, tak percaya Allah Subhanahu Wa Taala itu sebagai Tuhan. Itu yang berlaku pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Sama juga berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama juga, kan.
Ketika mana peristiwa kiamat, peristiwa akhirat, suruh beriman kepada hari akhirat, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Apa yang mereka kata pada ayat yang lain, sehingga mana mereka minta pada Nabi SAW, wahai Muhammad, minta pada Tuhanmu surat, letter, kan, surat rasmi yang mengatakan engkau ni adalah Rasul. Tu dia minta. Oh kan, cerita Ghazwan tak mau, minta kat Tuhan kamu, kalau kamu benar sebagai kamu Rasul, kan, minta surat. Mana dia surat yang mengatakan tu? Macam kita hari ni lah. Kan? Macam kita hari ni, Ustaz nak ceramah boleh Ustaz? Tauliah ada tak? Tauliah tak ada, kami tak mau. Lebih kurang gitu lah. Kan? Nak letter. Kan, nak surat. Kaum musyrikin pada masa tu nak tolak Nabi. Dia bukan nak tolak sangat, dia nak mempermainkan Nabi saja. Kan? Nabi suruh beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kita. Nabi suruh beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang akan menciptakan hari kiamat, yang menciptakan hari akhirat. Tak mau, tak boleh jadi ni, dia kata. Tak mau, tak boleh. Duk buat main cerita macam-macam. Mana surat ni? Mana surat yang mengatakan hang Rasul? Mana autoriti daripada mana? Orang dia minta. Sampai tahap macam tu. Kan? Sampai tahap macam tu minta. Mana? Kebenaran dia dekat mana? Kan gitu. Ya Allah Subhanahu Wa Taala dalam uslub dan surah An-Naba ni, Allah Subhanahu Wa Taala tinggalkan dulu yang mereka berselisih tu. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun, tak apa. Kan, kemudian nanti kamu akan ketahui dengan apa yang kamu dustakan itu. Dustakan apa? Hari akhirat itu. Yang kamu kata tak mungkin berlaku, tak mungkin akan wujud, tak mungkin yang kamu kata tu. Kamu tu siapa? Orang yang kufur, orang yang musyrikin, yang tak terima. Orang yang beriman pada masa tu dia tak ada masalah, seperti mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kan, Nabi kata apa pun, dialah orang yang pertama yang akan membenarkan. Tak jadi masalah, ya benar. Kan. Itu sebab dia mendapat laqab ataupun gelaran As-Siddiq. Kan, dia benar. Nabi yang kata apa pun, ya benar, betul. Betul semua. Kan, tak jadi masalah. Kan, bagi Sayyidina Abu Bakar, orang beriman tak ada masalah lah, sebab dia ada iman. Kan, hari ni yang tak beriman, yang tak mau beriman. Satu yang tak beriman, tak mau beriman, itu yang masalah. Itu ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah gambarkan dengan 10 ayat ni yang dalam surah An-Naba. Allah tegur macam mana? Kalau kita tengok balik, alam naj'alil arda mihada. Allah Ta'ala menggunakan dengan uslub bukankah kami. Alam, Allah Ta'ala dengan istifham. Yang kita tengok dengan adawat istifham, alam. Bukankah, tak pun adakah, naj'alil arda mihada, kami itu bermaksud Allah. Kan? Dia kata, alam naj'alil arda mihada, bukankah kami yang menjadikan bumi ini terhampar luas, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud di sini yang pertama? Ini kita kena faham. Apa maksud di sini yang pertama? Yang kamu duk kata ni, tak mungkin hari kiamat itu wujud, tak mungkin hari akhirat itu akan berlaku. Kan gitu. Tak mungkin. Sila. Kan. Tak mungkin akan berlaku. Ya Allah nak terbalikkan. Kan keadaan tu yang mengatakan tak mungkin berlaku, tak mungkin akan jadi, tak mungkin. Sebab apa? Manusia ni sentiasa dia fikir dengan kelogikan akal dia, kan. Logik akal kita mampu tak nak tanggung langit? Tak mampu. Betul tak? Tak mampu kita. Nanti dekat bawah tu Allah Ta'ala sebut, kan. Allah jadikan bertingkat-tingkat. Kita tengok dengan langit yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, 7 petala langit yang tidak ada tiang, yang tidak ada tali. Yang di sana macam-macam ada. Yang benar yang kita tak tahu pun ada dalam langit sana. Kan? Ada juga disebut dalam hadis, langit di atas langit tu ada lagi lautan. Allah Rabbi Karim. Kan, yang lebih ganas lautan dia. Kita pun tak tahu atas sana. Yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hebat. Allah mampu buat. Di sini Allah nak sangkalkan apa? Faham tak? Boleh faham tak? Allah nak sangkalkan apa? Yang mereka duk kata tadi ni. Takkan berlaku. Tipulah hari kiamat ni. Tipulah apa ni, pembalasan yang baik buruk ni. Tipulah syurga neraka ni. Takkan mungkin berlaku. Allah nak bagi tahu apa dia? Ni bumi yang kamu duduk hari ni, yang kamu pijak hari ni, yang kamu hidup atas di hari ni, yang kamu bina kekayaan kamu atas bumi hari ni, aku yang buat. Kan.
Apakah tak mungkin aku jadikan hari kiamat? Apakah tak mungkin aku jadikan hari akhirat? Saya ulang lagi ayat yang minggu lepas, kan? Allah Ta'ala akan tanya nanti, apa dia ayat dia surah Baqarah minggu lepas. Ayat ni sangat penting. Fakaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Ayat ni sangat penting. Allah Ta'ala akan tanya lagi, bagaimana kamu boleh kufur, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedang aku yang menciptakan kamu daripada kamu tak ada, kan? Kemudian aku hidupkan kamu, aku yang hidupkan kamu. Summa yumitukum, aku juga yang mematikan kamu. Summa yuhyikum, aku hidupkan kamu semula. Kan? Berapa kali tu Allah Ta'ala ulang supaya manusia sedar. Tapi duduk macam tu juga, kan? Manusia ni kalau dia tak boleh beza dengan batil dan juga hak tu, duduk macam tu, kan? Duduk macam tu. Kadang-kadang dia tahu benar ni benar, tak apalah, kan? Tak ambil tahu lagi bagus daripada aku ambil tahu. Sebab apa? Dia tak mau hidayah tu, dia tak mau berubah kepada lebih baik, dia tak mau. Setengah orang dia macam tu. Sekali lagi saya nak sebut, sebab apa? Wastakbaru istikbara. Ni perangai ni diwarisi daripada dulu lagi, daripada manusia ni mewarisi perangai ni. Wastakbaru istikbara ni apa dia? Takabbur, sombong, bongkak, tak boleh terima kebenaran. Walaupun ceritalah apa dia pun. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat marah pada. Allah Ta'ala sebut apa dia dalam hadis qudsi, apa dia? Kan, sombong, adalah pakaianku, bukan saya, Allah Ta'ala. Pakaianku, kan? Siapa yang pakai pakaian Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, tak ada tempat lain, kan gitu. Nampak? Ayat berapa tak ingat dah. Saya menyebut ayat lupa. Tak apa, sekali kita tengok, kan? Ni ayat pertama. Ayat yang ke-6 sampai pada ayat ke-16 ni, kan, nak menceritakan apa? Poin yang pertama, aku mampu jadikan bumi, kan, atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ni kita tengok bumi melata luas, kan? Melata luas, ada lautnya, ada macam-macam, kan? Macam-macam yang ada. Kita tak duduk di Malaysia, kita boleh duduk di Australia, tak ada masalah, kan? Tak ada masalah, di mana-mana sahaja kita boleh duduk di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Sebab apa? Ini adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak ada masalah, kan? Diulang lagi sekali, kata, bukankah aku yang menjadikan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-ardi mihada, kan? Alam naj'alil arda mihada, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukankah aku yang menjadikan bumi ini yang luas, aku yang ciptakan, bukan kamu ciptakan. Duk sombong sangat, kan? Duk rasa hebat sangat nak tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bumi ni kamu yang punya ke? Gitulah lebih kurang. Kalau kita kata dalam bahasa kita nak panggil apa, sindir, tak best sangat sindir, kan? Dalam bahasa utara dia panggil perli pun tak apa best juga, kan? Nak lagi kerah dia panggil apa, lebih kurang macam tu lah, kan? Kan kita faham, lebih kurang macam tu. Yang rasa hebat sangat ni, yang kamu makan di atas bumi ni, kamu ambil hasil dia, kamu tidur atas dia, kamu duduk semua ni, siapa yang buat? Kamu buat ke? Nampak? Kalau kita ambil daripada satu sudut pandangan ni, nak menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasulnya, kan? Rasa-rasanya apa ni, orang panggil apa, macam mana nak sebut dalam bahasa, rasa-rasanya patut ke tak patut, gitu. Rasa patut tak? Satu je, kalau kita tengok pada ayat ni cukup dah. Bukankah bumi ini kami yang ciptakan dengan luasnya? Satu, kita ambil ayat ni sudah. Belum kita tengok yang bawah lagi. Patut agak-agak patut tak? Allah Ta'ala bagi ni, kan, bumi ni. Belum cerita pasal roh lagi, belum cerita pasal nyawa lagi, kan? Nyawa yang kita ni, kalau Allah Ta'ala sekali kita hisap, tarik dalam RM50, keluar RM50, jenah bayar, kan? Pinjaman jenah bayar. Dia ni free, Allah Ta'ala bagi free ya. Dia minta apa dia? Allah Ta'ala suruh buat apa? Beriman je, kan? Beriman je. Bagi lagi beriman, lepas beriman tu apa lagi? Bagi lagi pahala, kan?
bagi lagi pahala. Tarik nafas, lepas nafas dalam ibadah, bagi pahala. Ni duduk ni, kita duduk ni berapa jam, kita duduk sejam lebih kurang lagi kan, lebih kurang sejam duduk embus nafas, keluar masuk tak tahu berapa lama ni, kan dapat pahala. Malaikat tu sentiasa duduk beristighfar untuk kita, dapat pahala kan. Tapi kalau dalam keadaan kufur, dalam keadaan tidak beriman, sia-sia, tak ada apa. Tu pun Allah bersifat dengan Ar-Rahman, kan, bersifat dengan Ar-Rahman. Bagi lagi tak jadi masalah pun, ambillah. Sebab apa? Allah Subhanahu Wa Taala itu bersifat Ghani, kan, maha kaya. Tak ada masalah, tak kurang pun. Hang tak beribadah pada aku pun, aku tak kurang satu sen pun. Itu sifat Allah Ta'ala, kan. Tak ada masalah bagi Allah Ta'ala. Hang tak mau beribadah, sudah pi, kan. Tak mau beriman pun tak ada masalah. Tapi masalah dia nanti kamu sendiri yang akan tanggung, kita sendiri yang akan tanggung apa yang kita buat. Kullu nafsin bima kasabat rahina, kan, setiap manusia itu akan menanggung dengan apa yang dia lakukan, dipertanggungjawabkan, dikira semua, kan gitu. Ini peringatan Allah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di satu ayat ya Allah Taala sebut pada kita, pun kita tak mampulah kalau nak diberikan, kalau kita gunakan as-sam'a wal basar wal fuad, kita gunakan tiga perkara ni, kan, kita combinekan ni, kita rasa di kerdil, kita tidak ada apa-apa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada apa, kan. Kalau kita tengok orang yang mengamalkan tasawuf dalam diri mereka, ya Allah, betapa zuhudnya mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala, betapa takutnya mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Itu kalau kita tengok para sahabat, kan, para sahabat ketika mana mereka baca Quran, jumpa ayat neraka Allah, menangis mereka, kan, takutnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila mereka jumpa dengan ayat-ayat syurga, seronok, kan, seronok mereka. Kita baca api lah apa pun, duk lagu tu, kita baca api lah apa pun, duk lagu tu, kan. InsyaAllah mudah-mudahan kita pun ikut sama macam ni, kita nak gitu kak, kan. Usah kata para sahabat, Nabi sendiri manusia yang tidak akan dimasukkan ke dalam neraka, malah dia yang akan mengeluarkan manusia daripada neraka ke syurga, kan. Nabi sendiri baca Quran sampai ayat neraka, menangis Nabi. Allahu Akbar, kan. Sampai daripada ayat syurga, suka Nabi, kan. Nabi tu Nabi, kan, para sahabat dan sebagainya. Sebab apa? Mereka faham apa yang nak disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada kita. Terus saya kata tadi, kalau kita tengok pada ayat satu ayat ni pun cukup lah. Tak tahu nak letak diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana. Adakah patut kita melanggar segala arahan dan juga pensyariatan yang telah disyariatkan, yang telah ditaklifkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita? Patut tak? Kan? Patut tak Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi ganjaran kepada orang yang melakukan kebajikan dan juga kebaikan? Patut tak? Patutlah, hak dia. Patut tak Allah Subhanahu Wa Taala nak memberikan azab kepada mereka yang melanggar hak-hak dia? Patut tak? Patutlah. Sebab semua dia punya. Cuba cari kita punya, kan. Ni satu soalan, cuba cari kita punya. Mana kita punya? Mana kita punya yang mengaku ni aku punya, ni aku punya? Kalau kita faham betul-betul, tak ada kita punya, kan. Yang ni yang kita nak kena tanam dalam diri kita, nak kena tanam dalam hati kita yang sebenar-benar iman. Itu Nabi SAW banyak sebut dalam hadis, kan. Banyak sebut dalam hadis. Salah satunya hadis yang paling penting, la yastaqimu imanan, kata Nabi SAW, hatta yastaqima qalbah, kan. Tidak sempurna iman, kata Nabi SAW, tidak lurus iman seseorang itu, kata Nabi SAW, sehingga mana lurus hatinya. Ni sebab apa? Iman itu bersangkut dengan hati. Hati yang akan membuat apa dia? Membuat keputusan. Betul tak betul? Salahkah kita duk bincang pasal ni, betul ke ni? Kan? Quran ni betul ke? Kan? Quran ni betul. Ada orang kata tak betul. Kenapa hari ni kita boleh kata Quran ni adalah Quran yang betul yang kita baca ni? Ni Quran betul. Satu baru ni, kan, saya dengar sampai berita kepada saya mengatakan Quran yang kita baca hari ni adalah Quran yang bukan betul. Oi. Berani keluar statement, tuan. Terkejut juga saya. Kalau saya tanya balik, kalau ini bukan Quran betul, tunjuklah Quran yang betul mana? Kan? Mana Quran yang betul? Tak boleh tunjuk juga. Kan? Sama juga yang berlaku pada zaman Nabi SAW.
Macam mana juga dia kata Quran tak betul, kan? Nabi kata kumpulkan semua orang ramai, kan? Lalah lagi cipta Quran sendiri, kan, tak apa-apa orang gitu. Kalau dia kata Quran tak betul, ni yang kita baca ni tak betul, dia kata ada lagi Quran yang betul. Mana Quran yang betul? Tu masalah bersangkutan pada iman. Penafsiran Quran cara yang betul macam mana? Bersangkutan pada iman. Segala maklumat yang kita nak buat, segala perintah yang kita nak buat bersangkutan pada iman. Sejauh mana iman kita, kuat mana iman kita, selurus mana hati kita, semuanya bersangkut pada hati dan juga iman kita, kan? Sejauh mana kita nak percaya ni, semuanya berlaku bersangkutan pada iman. Kalau hati kita kosong, kalau hati kita tak lurus, bacalah apa pun, buatlah apa pun, memang lagu tu, kan? Macam lagu tu, orang kata apa dalam bahasa yang mudah, masuk tinggal kanan, keluar tinggal kiri. Tak ada apa, tidak ada memberi kesan dan juga tidak memberi bekas. Itulah yang berlaku kepada orang yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala, kan? Itu yang berlaku. Kalau kita tengok, kan, ketika mana Nabi SAW baca Quran, kan, orang panggil Pak Abu Jahal ni tiap-tiap hari dia pergi dengar Nabi baca Quran. Dia nak dengar baca Quran, kan? Sampai bertemu, sampai terserempak dengan Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah tanya, Abu Jahal hang buat apa ni? Aku dengar, kan, Muhammad baca Quran, kan? Tapi itu dia baca sekadar dia nak mencari kesalahan, kan? Dia dengar sekadar dia nak mencari, dia nak tutup dakwah Nabi SAW, bukan dia nak mencari kebenaran. Tapi kalau kita tengok sampel ataupun orang panggil apa, contoh orang yang nak mencari kebenaran, yang mana mereka mengkaji Quran, ramai orang-orang yang kufur, ramai orang-orang saintis yang kita tengok mereka kaji Quran ni ramai, kan? Yang akhirnya mereka Islam. Yang Islam lah, yang tak Islam pun ramai, kan? Ramai juga, kan? Ada di kalangan yang mana yang kufur, yang tidak beriman, tapi mereka ni hafal Quran pun dah dengan main-main, kan? Hafal Quran, kan? Seorang sahabat saya, dia pergi daripada Bandung ke Malaysia. Masa tu dia naik flight, dia duduk sebelah padri, pakai songkok elok, pakai songkok, kan? Pakai songkok, kan? Ini cerita betul, kan? Dia cerita kat saya setelah dia sampai sini. Dia kata apa? Tadi aku duduk dengan padri, dia kata aku ingat Pak Kiai hafal Quran, dia kata, kan? Dia tanya aku, dia kata entah hafal Quran? Kita pun hafal Quran. Dia kata kemah, kan? Dia kata jawab kemah. Ya, saya hafal Quran. Dia tebuk, kan? Tebuk, tak apalah, kan? Kawan saya boleh jawab lah, tak ada masalah jawab. Lepas tu kawan saya tanya balik, kan, Pak Kiai, dia pun panggil Pak Kiai lah, pakai songkok. Kawan pakai baju batik elok, kan? Ya, Pak Kiai pun hafal Quran. Dia kata, ya, saya hafal Quran. Kawan dia pun tebuk baca, kan? Baca sampai habis satu surah, tak ada masalah. Sementara atas flight, kan, Allah kali dia beritahu, saya bukan Pak Kiai, saya padri. Terkejut kawan saya, hafal Quran tu. Nampak? Kita pun tak hafal Quran. Hafal Quran pun duduk tinggal merata dah. Bocok sana, bocok sini. Hafal Quran. Dia kata, kawan saya kata apa? Dia tebuk 5 soalan, 5 dia jawab. Semua boleh jawab lancar. Tu tak Islam tu. Kita Islam tak boleh jawab. Kan? Teruk sangat lah kata. Gitu nampak. Saya nak bagi tahu apa dia? Nak bagi tahu orang yang bukan Islam ataupun musuh Islam hari ni, dia kaji Quran. Betul ke tak betul ke, kan? Tapi itu dia lah, sekadar mana mencari kebenaran ataupun mencari kesilapan, kan? Mencari kesalahan. Memang takkan jumpa kesalahan dalam Quran tu, sampai bila tak akan jumpa, kan? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala dah sumpah dah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan, kami yang jaga, kan? Buatlah macam mana pun, kan? Buatlah macam mana pun. Dan lagi kata Allah Subhanahu Wa Taala, kita tengok pada ayat yang ke-7, wal jibala autada, dan gunung ganang sebagai pasak-pasak bumi. Maksud dia apa dia? Bukankah juga kamu tengok, kamu lihat gunung ganang itu kami juga yang ciptakan. Kan? Maksudnya gitulah. Balik pada ayat yang pertama lebih kurang. Sebab dia gunakan waw, wal jiba tu sambungan daripada ayat tahan. Kan? Bukankah kami ciptakan bumi yang terhampar luas dan juga gunung ganang itu, bukankah kami juga yang ciptakan sebagai pasak-pasak bumi? Kan? Ada manusia boleh buat gunung ganang? Ada manusia tak boleh buat? Ada manusia boleh buat? Tak boleh. Mesti dia ada satu kekuasaan yang sangat hebat yang boleh melakukan gunung ganang ni besar, kan?
besar. Ada yang daripada laut, daripada bawah laut, kan gunung berapi dia mula daripada bawah laut naik sampai atas. Kan kita tengok macam-macam lah kau cerita pasal gunung ni kan, kalau kita boleh lihat sendiri kan? Bukan kita nak cerita pasal Pasifik gunung tu, tapi Allah Ta'ala nak cerita ada aku yang jadikan makna satu benda yang besar. Dia bagi tahu pada keadaan yang mana memang tidak ada kekuasaan yang boleh melawan kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mampu mencipta, iaitu yang kita duk sebut selalu apa dia, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita duk sebut, duk zikir sedia, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, kan kita faham yang tu. Kan faham, alhamdulillah. Kan faham yang tu okeylah, cantik kan, tak ada masalah kan. Tapi geram juga kadang-kadang kan. Kadang-kadang sepak tiang, aduh tiang ni marah kat tiang kan. Pada diri kita faham tu, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kadang-kadang kita faham la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, satu musibah sampai dekat kita, pasal apa kena kat aku, tak kena kat orang lain. Kan pasal apa kena kat aku, katanya awaklah kena kat aku kan, di mesai salahkan takdir kan. Padahal kita tahu tadi semuanya atas pentadbiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini yang dikatakan iman ni kan. Jadi kalau kita bincang, kita kena bincang habis kan gitu. Kena bincang habis, kena bagi faham habis. Sebab apa Allah Ta'ala bagi tahu, aku yang cipta bumi, aku yang ciptakan kamu, aku yang ciptakan gunung ganang. Sebab apa? Kita nak betul-betul jazam iman kita tu, yang dikatakan putus iman dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, putus yang bagaimana? Tidak ada lagi dah kan sekutu bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Segala apa yang ditakdirkan, segala apa yang ditetapkan, segala apa yang diperintahkan, semuanya hak milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang kita belajar dalam ilmu akidah kan. Ilmu akidah dia kata apa dia? Kan? Kena orang panggil apa? Beriman secara putus, jazam, tak ada dah. Kan tak ada yang lain, tak ada keraguan dekat situ. Kan tak ada keraguan, tak ada lah. Beriman memang tak ada kan. Kok ni boleh kot, tak ada kot. Kan tak ada kot dah. Kalau kita beriman, itulah dia. Kan. Hari ni kita beriman Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menciptakan bumi, gunung ganang, itulah dia. Kan senang. Itulah dia. Bukan yang lain dah. Kita tak boleh kata, oh ni malaikat kot buat ni, buat gunung. Tak. Allah kata dia. Iman kita, oh hebatnya ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalaulah kita tengok, bukan kalaulah, sememangnya kita tengok gunung ganang begitu hebat, Allah Ta'ala cipta langitnya, bumi terbentang luas begitu hebat diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuba kita bayangkan seperti mana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Quran. Allah Ta'ala ciptakan syurga yang begitu hebat. Ada masalah bagi Allah Ta'ala? Tak ada masalah kan? Cuba kita bayangkan kesediaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mempersediakan neraka yang begitu hebat dengan azabnya. Ada masalah bagi Allah Ta'ala? Tak ada masalah. Sebab ni Allah Ta'ala mampu buat, tak ada masalah bagi dia. Itu nak bagi tahu kan? Itu yang nak bagi tahu kan? Hari kiamat yang dikatakan tak mungkin berlaku, yang tak mungkin, tak masuk akal, ada masalah bagi Allah Ta'ala nak buat? Kalau dia kata hari ni kun fayakun kan, dia kata hari ni, kan hari ni kiamat, hari ni mati. Ada masalah bagi Allah Ta'ala? Tak ada masalah bagi dia. Yang masalah pada kita kan? Masalah tu tetap pada kita. Masalah, tidak ada masalah bagi Allah Ta'ala. Dia nak buat apa pun dia boleh buat. Itu pegangan kita. Yang masalah pada kita, kita duk kod tu, kod ni, kod ni boleh kod kan, tu kita. Kalau ayat ni saja boleh tak beriman, ayat ni tak berapa nak boleh sebab tak berapa nak sesuai. Tu masalah pada kita. Kan? Itu masalah pada kita. Dan lagi yang paling dekat dengan kita, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa khalaqnakum azwaja. Kan? Dan bukankah kami yang menciptakan kamu, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berpasang-pasangan. So inilah depa sibuk. Kan berpasang-pasangan, orang paling dekat dengan kita. Tengok orang dekat. Kan? Di sini Allah Ta'ala gunakan uslub perpasangan dekat. Setiap kita ada pasangan. Ada suami, ada isteri, ada lelaki, ada perempuan. Kan? Ini dunia ni.
Biarkan dulu. Dengan sagi cerita lain. Kan? Apa dia? Berpasang-pasangan kita tengok. Kalau Allah Ta'ala tidak ciptakan, saya tak ada. Mangan tak ada. Nampak? Kat situ. Sedangkan hari ni Allah Ta'ala sebut dah, wa khalaqnakum azwaja. Kan kami ciptakan kamu ini berpasang-pasangan. Umum. Tu pun masih ramai lagi orang, masih ramai lagi duk serabut pasal jodoh dia, yang ni tak ada jodoh lagi, ni tak ada jodoh lagi, mana jodoh. Kan? Duk serabut pasal tak ada jodoh. Kan duduk merintih pasal tak ada jodoh. Hari ni realiti hari ni kan. Nak pula akhir zaman, orang perempuan ramai, orang lelaki sikit, tu realiti. Kan. Bukan cerita pasal kahwin dua dak. Kan nak cerita pasal realiti. Kan hari ni orang pasal duk sibuk pasal tu. Kan. Ui ni serabut anak saya, ramai mai jumpa saya. Serabut ustaz. Anak saya tak kahwin lagi, anak lelaki perempuan. Jangan duk semawa kat saya, sudahlah. Saya dah ada lah. Kan. Gitu. Serabut. Apa jawapan dia? Kan. Minta dengan Allah Ta'ala. Dia yang menciptakan azwaja, berpasang-pasangan. Apa yang nak kalut? Betul tak? Seperti mana rezeki. Betul tak? Orang hari ni duk fikir pasal rezeki dia. Esok aku nak makan apa, ini semua duk fikir masalah dia. Kan benda tu semua dah ditetapkan. Kita percaya tak? Ajal, jodoh, rezeki, semua ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita duk serabut juga. Serabut lah kita serabut. Duk fikir anak ni, anak aku tak kahwin lagi, serabut pasal anak pula dah. Kan? Betul tak? Berlaku tak pada kita? Ni realiti, saya cerita pasal realiti. Sebab melibatkan keimanan yang kita duk baca ni. Kan? Allah Ta'ala kata dah, aku yang menciptakan kamu berpasang-pasangan. Kalau kita tafsir sudut tu lah. Tapi itu sudut tu selingan. Kan? Nak bagi tahu sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala, dia kata, dia cerita benda yang paling rapat. Tengok yang rapat dengan kita. Azwaja, berpasangan-pasangan. Tak ada orang yang mampu mencipta dia melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tahu kehendak kita. Yang tu paling penting. Setiap lelaki berhajat kepada perempuan, perempuan berhajat kepada lelaki. Kan? Pondan aja dia berhajat kepada lelaki. Itu masalah. Kan? Yang tak ada, yang apa ni? Yang tak tahu nak buh dia gender apa. Kan gitu. Tapi secara fitrahnya Allah Ta'ala tahu, lelaki dia memang nak kepada perempuan, perempuan dia berhajat kepada lelaki. Itu fitrah diciptakan kita. Fitrah, kita tak boleh lari. Kan kalau lari, laki berhajat pada laki, perempuan berhajat pada perempuan, itu memang masalah. Lari fitrah itu sebabnya dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Golongan yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala takkan bau syurga mereka ni. Selagi tak bertaubat. Jangan main-main. Apa kan? Bukan kata nak masuk syurga, bau syurga pun tak boleh. Allah Ta'ala tak bagilah. Kan? Disekat sampai tahap macam tu. Sebab apa? Melanggar fitrah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kita tengok paling dekat azwaja, kita tengok kan. Dari situ lahirnya anak-anak kita, lahirnya zuriat-zuriat kita, cucu kita. Siapa yang buat? Siapa yang ciptakan? Kita kadang-kadang berbangga dengan nasab kita. Aku keturunan ni, keturunan tu. Allahu Akbar. Kan? Setengah orang berbangga dengan keturunan dia. Kan? Tapi kata Nabi SAW, kata Allah Subhanahu Wa Taala, nanti di akhirat nanti dihisap, kan? Tak tengok pun siapa keturunan kita. Kan? Dihisap tak ada pun tengok keturunan. Aku ni keturunan, kan, macam-macam lah kita ni. Kan? Berbangga. Kan? Tak salah, bagi saya tak salah pun. Kan? Tapi jangan sampai martabat takabur. Kan? Kita kadang-kadang kita, orang panggil apa, kita ada himmah diri kita. Kan? Kita ada maruah kita. Mungkin yang tu bagus untuk kita. Tapi jangan sampai martabat takabur. Kan sikit-sikit cerita pasal keturunan dia, kan masalah dia. Kan itu masalah. Ini masalah yang tu. Kan yang ni kita tengok 3 ayat ni di segi penciptaan yang zahir. Kan yang zahir yang ada pada kita hari ni. Kan kita tengok pada ayat yang ke-9, yang ke-8, 8 ke 9 ni. Kan yang ke-8, benda yang hari-hari kita buat tapi rahsianya hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang siapa pun tak boleh nak beritahu. Wa ja'alna naumakum subata, dan bukankah kami jadikan tidur kamu itu satu kerehatan. Allahu Akbar. Nampak macam pelik kan?
Tidur ni kalau Allah Ta'ala tak bagi, cuba pergi tanya orang yang tak boleh tidur berapa seksanya tuan-tuan. Saya dah alami lah benda ni kan. Tahun 2010 saya sakit teruk, 2 bulan saya tak boleh tidur siang dan juga malam. Bukan cerita tipu. 2 bulan saya tak boleh tidur siang dan juga malam, tak boleh tidur. Memang tak tidur. Tak tahu nak cerita. Itu saya kata satu rahsia. Kan ini rahsia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja tahu rahsia dia. Kita pun tak boleh nak hurai tidur tu macam mana. Kan tidurlah. Kan? Tapi ada tidur itu adalah ciptaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Taala tarik nikmat, nak bagi tahu apa dia, ini adalah nikmat. Kan, nikmat. Sedangkan tidur itu pun disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nak bangkang Allah Taala, kalau Allah Taala tarik, saya dah lalu irah benda ni. Kan? Betapa seksanya, seolah-olah segala ingatan yang ada dalam otak ni hilang. Saya pernah kata dekat sahabat baik saya kata apa dia, aku nak solat, baca Fatihah pun lupa. Ini realiti saya tempuhi sendiri. Baca Fatihah tu solat kan lupa. Sebab apa? Kita tak boleh tidur, hilang. Hilang ingatan kita. Tak tahu. Banyak benda yang lupa. Kan? Nak baca ni pergi serat, kita baca sekerat, lupa sekerat. Kan? Baca ni sekerat sampai ambil buku, baca balik, macam hafal balik. Tu Allah Ta'ala tarik. Nasib baik dia, kan? Mujurlah Allah Subhanahu Wa Ta'ala tarik sekejap je. Kalau bagi lamanya habis. Kan gitu. Ni nak bagi tahu apa? Ni rahsia dengan Allah Ta'ala buat. Dia kata apa dia? Orang panggil apa, satu tamparan yang sangat hebat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala pergi zoom lagi. Tadi cerita yang besar. Kan? Dia main kau kecil. Main zoom lagi kecil pasal tidur. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala tak bagi kita tidur ni, Allah Taala beritahu pada tidur itu adalah satu kerehatan yang mana badan kita perlukan. Itu rahsia dia. Kan? Kalau kita tak dapat tidur letih, kan? Tidur itu merehatkan segala urat saraf kita yang siang harinya kita bekerja penat. Betul tak? Kita kerja penat, itu ini semua kita buat penat. Ni Allah Ta'ala anugerahkan nikmat tidur pada kita, boleh tidur. Segala urat-urat kita, kan, perut kita, semua rehat. Ya, sila. Kan? Semua rehat. Kita bangun balik dalam keadaan cergas. Nanti kita tengok kat bawah ni, manusia kita termasuk dengan saya selalu menyalahi fitrah yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita hidup kita ni kadang-kadang jadi gelong. Orang utara dia panggil gelong. Sebab apa? Allah Ta'ala dah bagi dah jadual hidup kita macam ni sesuai dengan fitrah kejadian. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha mengetahui, alimun hakim sifat dia. Dia cipta manusia tu, dia tahu dah apa manusia hajat. Ikut saja jadual Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita tak, kita pandai buat jadual sendiri. Kan, kita selalu gitu, buat jadual sendiri, kita tak mau ikut fitrah. Sebab Allah Ta'ala mengetahui apa yang dia buat. Segala urat saraf kita dalam badan kita pun tak tahu berapa ribu yang ada. Kan? Kita pun tak tahu berapa yang ada dalam ni. Kita duk tahu guna pakai lah. Kan? Kita pakai badan kita habis. Apa yang ada dalam jari kita ni ada berapa. Kan? Kita punya sendi ada berapa. Kita pun tak tahu, tak ambil kira pun. Kan? Selagi tak mati, dia kata tak apalah. Kan? Lagi tak mati. Kita gitu. Kan? Itu fitrahnya. Nikmat Allah Ta'ala bagi, tu dia bagi dekat kita. Kan nikmat apa dia? Tidur. Itu bersyukurlah bagi orang yang boleh tidur. Kan? Bersyukurlah orang yang boleh tidur, tapi jangan terlebih tidur. Kan? Setengah orang terlebih tidur pula, itu masalah. Kan? Dia kerja nak tidur dia. Daripada pagi sampai malam tidur dia kerja. Sembahyang ke mana apa semua. Itu masalah lah pula. Kan? Tidur dia ada waktu dia. Kan? Waktu rehat dia ada masa dia. Kan? Kalau kita tengok ikut sunnah Nabi SAW, Nabi suruh pada kita qailulah, kan, pada tengah hari ni supaya apa? Dapat bangun waktu malam tahajud sebentar, bukan lama pun, setengah jam je tidur sebelum zuhur. Kan? Kita buat silap. Kan? Kita silap ni lah, tidur zuhur sampai asar, sambung lagi. Nampak? Selalunya kita gitulah. Kan? Nabi ajar kita qailulah sebelum zuhur, lebih kurang setengah jam sebelum zuhur. Kan, bangun sembahyang zuhur supaya apa? Mendapat kekuatan untuk kita tahajud waktu malam. Kita lepas zuhur belum sambung asar lagi. Kan, lepas tu duduk pening. Kan? Itu Islam. Islam ni cukup syumul. Kan? Tapi kita kena tahu. Kan gitu.
Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa? Wa ja'alna naumakum subata, dan bukankah kami jadikan tidur kamu satu kerehatan. Nak bagi apa? Di sini ada dua benda. Satu nikmat, memang anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada kekuasaan yang lain yang mampu bagi, hanya Allah Taala saja. Dan juga tidur ini pun diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak ada kuasa lain yang mampu menciptakan tidur itu. Tak ada. Semuanya di bawah pentadbiran Allah Subhanahu Wa Taala tu, sampai tahap macam tu, sampai perinci, sampai pizza tu. Tu saya kata tadi, di mana hak kita? Allahu Akbar, tak ada. Di mana hak kita? Yang sanggup kita bangkang Allah Subhanahu Wa Taala, terutamanya bagi mereka yang kufur, bagi yang mereka tidak mahu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana tempat kamu? Jadi persoalan ni kalau kita ajukan lebih jauh, patut tak kamu nanti diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Sesudahnya patutlah. Kan? Tak bolehlah kamu nak klaim dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nak klaim Allah Subhanahu Wa Taala kamu tak adil lah. Kan? Tak adil lah. Boleh kata gitu? Agak-agak lah. Mana boleh kan? Dulu di dunia nak kufur, aku suruh ni. Kita tengok lagi keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala kata apa? Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Dalam surah Al-Isra, Taala sebut, dan tidak kami akan mengazab seseorang daripada kamu, kata Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga mana kami turunkan utusan, kami turunkan peringatan. Allah Subhanahu Wa Taala tak saja-saja nak mengazab orang tu, kan, ambil hang salah buh, kan, tak. Sehingga mana kata Allah, hatta nab'atha rasula, sehingga mana kami utuskan rasul, kami utuskan peringatan. Siapa dia? Kan, Nabi, Quran, semua dah, kan. Hari ini memanglah Nabi tidak bersama dengan kita, tapi dia tinggalkan, taraktu fikum amran in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kan, aku tinggalkan dua perkara, sekira mana kamu genggam dua perkara ini, kamu pegang dua perkara ini betul-betul, kata Nabi SAW, lan tadillu abada, kamu tidak akan sesat selama-lamanya, kata Nabi SAW. Kan, dua benda ni, kan, Quranul Karim dan juga sunnati Rasulullah, kan, dan juga sunnah Nabi SAW. Kita tinggal dua benda, kamu tidak akan sesat selama-lamanya, kan. Jadi ada masalah, balik pada Quran, kita resah, kan, kita resah, kita gelisah, kita ada masalah, balik. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul, kata Allah. Bagaimana kamu berselisihan, bagaimana kamu ada masalah, tidak persefahaman, kata Allah Subhanahu Wa Taala, farudduhu ila Allahi war Rasul, kembalilah kepada Allah dan juga kembalilah kepada Rasul. Contoh dia, kata ulama, kata pada al-imanu yazidu wa yanqus. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman ini sentiasa apa dia? Bertambah dan juga berkurang. Apa ubat dia? Mesti kena ada ubat, kan. Dia tak, apa ni, iman kita ni macam bateri, kan. Bateri satgi turun, satgi naik, satgi turun, satgi naik, kan. Itu kadang-kadang kita tak usah kata siapa, kan, kita sendiri kita boleh tahu. Ada indikator. Hari ni kita rasa rajin sangat nak buat ibadah. Lihat. Tengok. Minggu depan rasa malas. Kan, kawan ajak, jom pergi kuliah, hampir dulu lah, aku pergi minggu depan. Kan, jumpa minggu depan, jom kita pergi kuliah, tak apa, minggu depan lagi extend. Kan, last kali tak main langsung. Kan. Pernah tak kita berlaku gitu? Pernah. Kan. Pernah kita berlaku. Nampak? Iman kita berkurang. Jadi ubat dia bagaimana? Nombor satu, balik pada Quran, balik pada sunnah. Kan, balik pada Quran. Kita tengok, buka balik, Allahu Akbar. Kan, aku ni nak syurga Allah Subhanahu Wa Taala, buka dalam surah Al-Waqiah, kan. Walahmi tayrin mimma yashtahun wa hurun 'ain ka'amsalil lu'lu'il maknun. Oh, kan, kita pun baca surah Al-Waqiah, seronoknya duduk dalam syurga, kan. Boleh makan daging burung, boleh itu, boleh ini, kan. Seronok kita baca pasal syurga, kan. Tapi fikir balik, aku ni malas ni, nak sembahyang pun malas, nak pergi kuliah pun malas, patut juga. Kan. Mai balik iman kita. Nabi kuliah buka pula, malas nak pergi kuliah, malas nak pergi duduk dalam majlis ilmu, buka pula hadis-hadis Nabi. Kan, Nabi SAW sebut apa, orang yang duduk dalam majlis ilmu ni, Nabi kata apa dia?
Kan sehingga mana semut-semut ni, berapa juta semut yang ada ni dia beristighfar pada kita hari ni. Selagi mana tak habis lagi 5 minit. Kan 5 minit. Duk istighfar ni, kalau kira dalam Putera Perdana ni tak tahu berapa juta semut kan duk sebut nama kita ni. Kan ya Allah ampunkan dosa depa, ampunkan dosa depa, tu semangat. Kan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain kata apa? Al-buhutul hitanu. Kan apa ni ikan-ikan di lautan tu. Tak kira lah ikan apa, ikan karin, semua. Kan dia beristighfar pada mereka yang duduk dalam majlis ilmu ini. Itu semangat. Kan kita rasa-rasa malas. Kan kita rasa-rasa nak buat maksiat, kita buka apa ni orang panggil apa, ayat-ayat Al-Quran menyatakan apa ni tentang neraka Allah Subhanahu wa taala. Kan kalla innaha nazza'atan lisyawa, kan sampai berlegak-legak ni. Kan kepala-kepala mereka yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka takut, oi jangan. Kan takut, risau kita neraka Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang saya sebutlah kan minggu lepas, dua golongan yang beriman yang tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini adalah golongan yang beriman dengan sejati, kan melakukan dengan apa ni amalan soleh. Yang akan diazab mereka ini beriman dalam keadaan mereka ini asi, kan melakukan sentiasa melakukan maksiat. Masuk syurga tak? Masuk, tapi kena dulu azab. Kan dulu azab, tapi sehari dia bersamaan dengan 50,000 tahun. Boleh tahan kah? Itu selalu saya seru pada kita semua, kita doa banyak-banyak pada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Kita termasuk dengan golongan yang tidak kena hisap, masuk syurga tanpa hisap, masuk terus duduk dalam tu senyap-senyap. Kan duduk terus. Kan amin insyaallah. Kan lagi 2 minit. Kan kita habiskan pada ayat yang 10 insyaallah. Wa ja'alna naumakum subata, kan, dan bukankah kami ciptakan apa ni tidur itu? Allah Subhanahu wa taala kata apa? Tidur pun dia ciptakan. Itu satu rahsia yang kita pun tak tahu. Kalau Allah Taala tarik, tak tahulah tuan-tuan. Dan pergi tanya orang sakit kat hospital mana, kat hospital ramai-ramai teruk tak boleh tidur, mesti dia kata lebih teruk daripada sakit dia. Kan tak boleh tidur. Kita pun tahu kalau tak boleh tidur ni, ya Allah. Kan yang ni kata Allah Subhanahu wa taala lagi, kan, supaya kita lihat betul-betul tidak ada orang yang boleh buat. Waja'alna laila libasa, siang dan malam ini adalah Allah Subhanahu wa taala saja yang cipta. Pergantian siang dan malam. Kita tak boleh petik jari, petik jari, woi jadi siang, tak boleh. Kita petik jari, rasa-rasa aku nak tidur lama lah hari ni, petik jari jadi malam, tak boleh. Dia mengikut peraturannya. Cukup dia masa dia peredaran matahari tu, cukup masa malam. Kita nak suruh dia jadi siang, takkan jadi siang. Kan sebab apa Allah Taala sebut pada wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Jelas dalam Quran kan surah Yasin. Kan semua pentadbiran itu dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada seorang pun boleh lawan, kan. Tak ada seorang pun boleh berhenti set matahari, tak boleh. Kan tak boleh. Kan semua mengikut arahan Allah Subhanahu wa taala. Kan dia ikut rumah dia ikut jalan dia. Kan tajri li mustaqarril laha, kan dia berjalan, matahari itu berjalan dengan apa yang telah diperintahkan, ikut jalan dia. Sama juga wal qamara qaddarna, kan, dan juga bulan pun sama juga, dia berjalan seperti mana yang telah ditakdirkan, ditetapkan kepada dia. Kan sama juga waja'alna al-laila libasa, kami jadikan, kami ciptakan, kata Allah Subhanahu wa taala, malam itu sebagai pakaian. Apa maksud dia? Kan maksud dia pada yang dikatakan pakaian itu menutup segala kerja kita yang kita dah buat dah. Kita ada ending, hari kita ni ada ending. Kan siang untuk ma'isyah, untuk kehidupan kita, malam untuk istirahat. Kan kita dah pukul 3 pagi kerja lagi. Kan itu masalah. Lepas tu macam-macam lah, hypertension, darah tinggi. Kan betul ya? Sebab kalau kita berjaga malam, kita perlukan tenaga, betul ya? Tenaga kita perlukan teh tarik. Kan kita perlu teh tarik, Red Bull, kita perlukan gula. Ya betul ya? Kan betul. Itu sains. Kan disebut sains. Kita nak berjaga malam, kita perlukan tenaga. Yang tenaga kita nak pergi cari apa dia? Kan kena orang suka teh tarik, dia teh tarik lah. Kena orang suka Red Bull lah. Kan kena orang suka, tak kira lah apa pun. Itu yang ada mamak dia buka 24 jam. Kan dia tahu lagi orang main makan, kita perlukan makanan. Jadi dari situ kehidupan kita dah salah.
Betul tak? Kehidupan kita dah salah dah. Cara kita makan salah, hidup kita salah. Allah Ta'ala kata apa? Aku jadikan malam ini sebagai libasa pakaian, yakni tempat waktu untuk kamu istirahat. Waktu untuk kamu beribadah. Waktu untuk kamu bersama dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Malam kita daripada siang bangun pukul 5 pagi sampai pukul 3 pagi baru kita tidur. Kan selalunya gitulah. Tambah orang kota. Kan tak kata kat siapa, saya pun lebih kurang lah. Kan saya pun lebih kurang kan. Kadang-kadang pukul 3 pagi baru tidur. Kata kan salah. Kan kehidupan kita dah jadi salah dah. Patutnya pukul 3 pagi tu kita dah bangun semula. Kan bangun semula, tahajud dan sebagainya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tu baru betul. Ini pukul 3 pagi baru nak tidur, mana nak dapat. Terkejut je lah tinggal. Kan nampak? Itu sebabnya lepas tu katakan, lepas subuh kita tidak digalakkan tidur, sebab itu adalah waktu rezeki. Kan apa yang berlaku pada kita? Kita dah tidur pukul 3 pagi, bangun pukul 5 nak sembahyang subuh apa lebih kurang, lepas subuh kita tidur. Kan waktu terlepas dah, waktu rezeki, duha apa semua tak ada dah masa tu. Sebab apa? Jadual kita terbalik. Waalaikumsalam. Sila. Oh, dah lebih masa dah. Patut nampak lain macam ni, ada anak minat sekolah semua kan, insya-Allah. Kan kita berhenti sekat ni, wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Dia ada pasangan dia situ. Wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan bukankah kami jadikan siang masa mencari kehidupan. Ini penting, ni jadual. Jadual Allah Ta'ala bagi, malam untuk rehat, siang hari untuk kehidupan. Kerjalah siang hari tu, tak ada masalah. Memang ditetapkan untuk bekerja siang hari. Kan gitu. Jadi insya-Allah kita berhenti pada ayat yang ke-11. Kan kalau ikut saya sampai pukul 3 lagi pun tak apa. Kan insya-Allah. Lepas Zuhur dapat ni ada depa nak ambil cucu sekolah lah apalah. Insya-Allah ni mudah-mudahan dengan apa yang kita bincangkan hari ini, walaupun tak banyak ayat dia, mudah-mudahan memberi kesan pada hati kita, memberi kesan kepada iman kita, memberi kesan kepada ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semakin banyak kita tahu, semakin tunduk kita dengan Allah. Semakin banyak kita tahu, semakin banyak kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga mana kita mencapai darjat yang paling tinggi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala iaitu orang yang paling bertakwa kepadaku. Ya, insya-Allah mudah-mudahan kita semua yang ada pada hari ini, baik daripada muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sama-sama kita menggapai darjat yang seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang akhirnya kita semua berkumpul di syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Jadi yang baik itu, yang indah itu, yang hebat itu semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kurang, yang lemah, yang hina, yang keji itu semuanya daripada diri saya sendiri, dan juga yang terkasar bahasa dan sebagainya. Saya mohon ampun dan maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna du'ana wa a'malna wa niyatana wa ruku'ana wa sujudana tammah waghfir lana dhunubana 'ammah wa la tu'adzibna yawmal qiyamah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ahyina bil iman wa amisna bil iman wa ahsyurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'afina min kulli bala'id dunya wal akhirah wa 'adzabil qabri wa 'adzaban nar wa syarrid dunya wa syarril akhirah برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.